kebanyakan anak muda yang kali pertama mengundi di usia 18 tahun dalam pilihan raya yang lalu, mereka tidak memahami sejarah perjuangan PMX kita. Ya, keperitan yang dilalui oleh manusia yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Banyak anak muda tak tahu. Kalau sekarang ini mereka berumur 18 tahun, bermakna semenjak daripada era reformasi 97, 98, 99, waktu itu berapa usia mereka? Ada yang tak lahir pun ada. Ya? Jadi bila mereka mengundi saja dan mereka terdedah dengan maklumat di dalam TikTok, kebanyakannya mendapat maklumat-maklumat yang tak sahih, ya, yang tak betul, dan yang lebih malang sekali mereka mendapat maklumat secara fitnah, ya, secara fitnah yang dahsyat, secara fitnah yang buruk terhadap peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarganya. Ya, mereka mengundi kali pertama, apa yang mereka tahu dan mereka diberitahu, ya, melalui TikTok, media sosial sekarang ni, bahawa Anwar adalah seorang peliwat. Anwar adalah seorang LGBT, penyokong LGBT. Anwar adalah seorang ejen Israel. Anwar anti raja. Anwar ini anti Melayu. Macam-macam yang mereka perkatakan. Terutamanya suatu PRU yang lepas. Sebab itu tak pelik, ya, undi anak muda kita rasa agak kecewa sedikit, ya, berbanding pada PRU 14. Ya, PRU 16 ni dengan mereka menggunakan segala jentera-jenteranya, dengan duit-duit sakau mereka belanjakan dalam pilihan raya, upah beberapa orang TikTokers, ya, yang menyebarkan propaganda, memburukkan peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu saya tak pelik pada PRU yang ke-15 baru-baru ini, serangan itu lebih tertumpu kepada peribadi dan batang tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka tidak menyerang polisi dan juga dasar parti kita, ya, Parti Perkhidmatan Harapan. Dan mereka juga tidak mensasarkan mana pimpinan yang lain. Kebanyakan sasaran mereka adalah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu watak yang mereka letakkan sebagai sasaran mereka. Nak hancurkan Perkhidmatan Harapan, kena hancurkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Nak menghancurkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kena lemahkan ataupun kena burukkan watak dan imej Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka disebarkanlah. Ya. Mungkin saudara-saudara ataupun anak muda dah dengar bagaimana suatu kempen, ya, dalam ceramah-ceramah mereka. Mereka menyatakan kalau pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka, ya, negara ini akan dibawa kepada satu dasar, iaitu menyokong LGBT. Ini yang mereka kempenkan. Ya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, pelajar-pelajar sekolah wanita akan pakai skirt balik seperti zaman-zaman dulu. Mereka lupa pada zaman-zaman dulu memang wanita pakai skirt, budak sekolah, pelajar perempuan, lelaki pakai seluar pendek. Tetapi yang mengeluarkan arahan perempuan pakai baju kurung dan lelaki pakai seluar panjang itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri selaku Menteri Pelajaran ketika itu. Kalau kita fikir dengan cara logik, adakah masuk akal Anwar yang memperkenalkan pemakaian Islamik ini, apabila dia jadi Perdana Menteri, dia nak balik kepada zaman jahiliah? Tak masuk akal, saudara, kan? Tapi ada yang percaya, saudara. Ada yang percaya. Sebab yang membuat dakwaan itu adalah mereka-mereka yang menggunakan, ya, pengaruh mereka dengan watak sebagai lebay, watak sebagai alim ulama kononnya, ya, kopiah atas kepala, tapi bercakap apa dia? Ya, kopiah atas kepala, pakai jubah. Apa yang dia cakap? Dia kata kalau sokong Anwar, dia akan sokong LGBT. Kalau sokong Anwar, lelaki sama lelaki boleh kahwin. Kalau sokong Anwar, perempuan dengan perempuan boleh kahwin. Ni yang pakai kopiah ni bercakap. Dia khalayak ramai. Dan ada sehingga ke tahap kamu sokong Barisan Nasional, sokong PH, masuk neraka. Sampai ke tahap itu mereka berkempen. Dan anak muda yang kali pertama ini, kali pertama mengundi, ya, mereka tidak mengetahui sejarah perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan mereka tidak ambil tahu pun tentang politik. Tapi bila mereka kali pertama mengundi dan mereka ditakutkan, ya, diberi amaran bahawa kalau Anwar naik, kau anak muda, kau tak kenal Anwar, pakcik ni orang lama, pakcik tahulah. Anwar ni kalau naik siaplah.
Dia ni ejen Israel. Ya? Dia akan membela orang Cina, dia akan mengabaikan orang Melayu. Dia ini akan membiarkan segala maksiat dalam Malaysia ni berleluasa. LGBT akan dibenarkan. Lelaki-lelaki boleh kahwin, perempuan-perempuan boleh kahwin. Bahkan kita dengar ucapan daripada mulut Muhyiddin Yassin sendiri, ada kat YouTube saudara. Pemimpin Perikatan Nasional, bekas Perdana Menteri yang nak jadi Perdana Menteri lagi. Ya, sepatutnya dia lebih matang dalam berpolitik. Sepatutnya dia lebih matang dalam kempen-kempen pilihan raya. Tetapi apa dia sebut? Dia bimbang kalau bagi kepada PH perintah, Anwar Perdana Menteri, negara ini akan dikristianisasikan. Sampai ke tahap itu, dia memperbodohkan rakyat Malaysia. Ya. Tapi ada yang percaya. Ada yang percaya sebab datangnya daripada mulut Muhyiddin Yassin. Ya, seorang anak ulama, ayah dia Haji Mak Yassin ni adalah orang yang kata jenis orang yang berilmu lah. Ayah Muhyiddin ni, bukan Muhyiddin, ayah dia. Jadi orang kata Muhyiddin ni takkan nak berbohong. Ya, dengan watak dia, dengan sembab dia tu kan, tak ada gaya macam orang jahat. Macam orang baik cakap pun yang tu. Ya. Kalau saya dengar, saya cukup bimbang. Saya pagi tadi lepas subuh, ya, saya terbaca satu berita di WhatsApp. Kalaulah Anwar jadi Perdana Menteri, negara ini akan dikristianisasikan. Tengok, seorang bekas Perdana Menteri, dia hanya mendapat maklumat melalui WhatsApp saja. Ya. Kalau anak muda mendapat maklumat melalui WhatsApp dan disesatkan, itu tak pelik. Tapi dia seorang pemimpin. Dia bekas Perdana Menteri. Dan dia kenal Anwar, ni bukan baru. Dia kenal Anwar sewaktu Anwar dalam UMNO lagi. Bahkan Muhyiddin ini, di antara pemimpin tokoh UMNO yang bersama tim Anwar Ibrahim satu ketika dahulu. Suatu Anwar bertanding dalam pemilihan UMNO, dipanggil tim wawasan, Muhyiddin ini berada di bawah Anwar Ibrahim. Dia kenal Anwar Ibrahim secara pribadinya. Tetapi kerana dia nak berpolitik, kerana dia nak mendapat undi, dia sanggup khianat kawan dia. Dia sanggup fitnah kawan dia. Ya? Dan akhirnya, Tuhan tunjukkan hari ini. Ya? Hari ini dia dah tertekan saudara, Muhyiddin Yassin. Sebab itu dia dah jadi meroyan hari ni. Semua yang disebut tak tentu hala dah. Ya? Tak tentu hala dah. Segala isu yang dia mainkan, semua dia nak main. Ya? Isu azan, dia tangkap, dia makan isu azan. Macam orang kata, anjing jumpa bangkai. Kutip aja, mana dapat kutip. Ya? Pembangkang macam tu lah sekarang ni. Macam anjing jumpa bangkai. Ya? Dia tak kira dah. Habis semua nak sakau. Ya? Isu Sukan C, tak dapat pingat emas sasaran 40. Itu pun jadi isu politik. Ya? Lebay-lebay ni sejak bila dia minat sukan, saya tahu lah. Ya? Oh, Malaysia tak dapat sasaran 40 pingat emas. Tetapi dapat 34 saja pingat emas. Ini gagal, menteri kena letak jawatan. Dah tak ada isu, saudara. Ya? Walau dia tahu. Dia tahu menteri sukan hanya jadi menteri 5 bulan. 6 bulan. Ya? Anwar Ibrahim akan sumpah, dia kurang 6 bulan. Hanayo jadi menteri, kurang pada 6 bulan. Menteri sukan. Sedangkan kita tahu, ya, untuk membentuk tim sukan C, membina atlet. Gigi sakit nak sebut tak boleh. Untuk membina olahragawan-olahragawati ni bertahun. Kita nak menghadapi sukan C ke apa sukan pun, persiapannya bertahun-tahun. Bukan 5 bulan. Bukan 6 bulan. Bertahun. Bermakna Hanayo hanya meneruskan apa yang telah kamu buat selama ini untuk membentuk, ya, olahragawati dalam sukan C. Ya. Kalau berjaya itu hari, dia akan kata apa? Dia kata ini bukan jasa Hanayo. Sebab Hanayo baru 5 bulan. Jasa kami dulu. Kami yang memegang kementerian ini. Kalau berjaya lah. Tapi kalau gagal, ini salah Hanayo. Walaupun dia tahu Hanayo memegang jawatan Menteri Sukan baru 5 bulan. Tapi ada yang termakan. Ya? Mengatakan kerajaan ini lemah sebab apa? Sebab ada pemimpin yang meracuni mereka. Ya? Lemah sebab tak dapat sasaran. Walau kita tahu, ya, 60% yang memasuki sukan C itu adalah muka-muka baru. Ya? Kalau kita tengok kelas sasaran 40, kita dapat pingat emas 34.
Sedangkan Perak melebihi sasaran, ya, Gangsa pun melebihi sasaran. Yang tidak mencapai sasaran adalah Pingat Mas. Kita sasarkan 40, dapat 34 kurang 6. Kalau ikut pencapaian 85%. 85% tu cukup baik. Kalau kita ambil peperiksaan SPM, 80 markah 85% ini masih A lagi. Tapi mereka tak akui. Mereka nak kalau kita sasar ke 40, mesti 40. Tak dapat 40, letak jawatan. Sebab apa? Sebab dah tak ada modal. Saya nak bagi tahulah. Ya. Kelantan, negeri yang diperintah oleh lebay berkurun-kurun lamanya. Ya. Tengok rekod pencapaian Kelantan dalam Sukma, negeri Kelantan. Yang terakhir tahun 2022. Sukma 2022. Negeri Kelantan duduk di mana? Negeri Kelantan itu sendiri duduk di mana? Corot, saudara, bawah sekali. Negeri Kelantan ni pencapaian dalam Sukma. Corot, bawah sekali. Apakah kita nak esko sukan Negeri Kelantan letak jawatan? Tapi kalau dia tutup mata. Kelemahan dia tutup mata. Ya, masalah sukan di Kelantan, masalah sosial di Kelantan, masalah HIV tertinggi di Kelantan, masalah sumbang muhram di Kelantan, mereka tutup mata. Mereka akan lihat di tempat orang. Ya. Tempat dia tak perlu lihat, bersih. Ya. Di Kelantan tidak perlu ada panggung wayang. Ya, maksiat, tak ada panggung wayang. Tapi ketua pemuda dia tengok wayang dekat Selangor. Ya, lebay-lebay dia tengok wayang pergi ke Terengganu. Rakyat Kelantan duduklah di Kelantan. Nak tengok wayang tak boleh. Panggung wayang tak ada, maksiat. Puak-puak dia, YB dia nak tengok wayang, dia pergi keluar. Sebab apa keluar? Sebab malaikat yang menulis amalan kebaikan dan kejahatan itu tidak berada di negeri lain, berada di Kelantan saja. Ya, sebab itu mereka takut nak buat dekat Kelantan. Ya, pencatat amalan malaikat yang mencatat amalan kita hanya berada di Kelantan. Ya, kalau nak buat apa-apa kena keluar dari Kelantan. Sebab itu YB dia tengok wayang di luar. Rakyat Kelantan pandai-pandai ya, pergi ke Terengganu. Ya, sudut-sudut masuk Terengganu boleh tengok wayang. Terengganu pun PAS juga perintah. Ya, Kelantan pun PAS juga perintah. Kelantan tak ada panggung, Terengganu ada panggung, ya. Ya. Ini di antara contoh yang saya bagikan, yang saya berikan untuk menunjukkan kepada anda semua bahawa mereka dah kehabisan modal di dalam menyerang, ya, kerajaan perpaduan ini. Ya. Jadi hari ini, ya, kejap saya nak baca komen kawan kita ni. Dekat YouTube, Pak Suman ada. Kamarul Zaman Sehari. Kamarul Zaman kata, Abang Wan, Syahidan Kasim, apa jawatan dia dalam MSN? Syahidan Kasim adalah Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia, KOM. Ya? Kalau nak suruh Hanayo yang baru 5 bulan pegang jawatan, dikira gagal, ya? Sepatutnya Syahidan Kasim yang lebih dulu letak jawatan, pasal dia bertahun-tahun pegang jawatan tu. Ya? Sama juga dengan pengurusi Majlis Olimpik Malaysia. Ya? Kenapa dia tak suruh Syahidan letak jawatan? Sebab Syahidan geng dia. Kenapa dia suruh Hanayo? Sebab Hanayo ni kerajaan perpaduan, menteri, DAP. Ya? Itu sebenarnya. Sebab itu saya katakan mereka akan mempolitikkan sukan, bahkan mereka akan politik apa saja pun. Ya, hari ni saudara tengok, mereka berhimpun di Shah Alam, lebih kurang 100 orang. Ya, berhimpun di Shah Alam. Menjerit-jerit terlolong-lolong, mempertahankan kalimah Allah, seolah-olah dialah pejuang Islam yang sejati, yang sayangkan nama Allah. Ya? Tapi saudara tengok track record dia sebab tu dia jadi kerajaan. Ya? Bahkan perhimpunan yang diadakan di Masjid Shah Alam itu tak ada kena-mengena pun, berhimpun membantah benda yang tak wujud, benda yang tak berlaku dan takkan berlaku. Tetapi mereka bangkitkan sentimen itu, nak tunjukkan kepada orang, ya, nak tunjukkan kepada orang bahawa mereka lah pejuang Islam. Sebab itu kami berhimpun. Nak memperjuangkan Islam ini kena pegang cocopong, kena jerit-jerit sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah pejuang Islam. Dikala mereka berhimpun di Shah Alam, apa PMX kita buat? Semalam, dia mengadakan satu mesyuarat perhimpunan seminar Mazhab Syafi'i peringkat kebangsaan. Mazhab Syafi'i peringkat kebangsaan. Kebangsaan ke Asia, saya tak pasti. Tapi tuan rumahnya di Sarawak. Ya.
menghimpunkan segala ulama-ulama yang termasuk alim-alim ulama, guru agama yang untuk membincangkan ya tentang pandangan dan juga mazhab Imam Syafi'i. Ia satu mazhab yang diakui di dalam negara kita. Itu kerja PMX kita. Ya. Dan yang akan datang ni kita panggil satu kehadiran. Kita akan menerima kehadiran satu ulama daripada Mesir, tak salah saya. Ya, saya pernah lupa nama dia. Dia akan datang ke Malaysia sebagai tetamu. Ada program yang Anwar aturkan untuk dia. Ya. Ulama daripada Mesir ni. Dan pada hari ini mereka berhimpun di Masjid Shah Alam. Anwar pergi ke mana? Di Sekolah Menengah Agama Hassan Said, bekas ulama dan juga mufti Negeri Sembilan. Baru-baru ini sekolah itu terbakar. Yang Anwar datang ziarah dan Anwar mengumumkan peruntukan, menambah peruntukan, bukan mengumumkan peruntukan. Peruntukan telah pun diberikan ya. Bila rumah sekolah itu terbakar, jadi nak bina balik, nak baiki, peruntukan telah diluluskan dan hari ini Anwar pergi melawatnya dan menambah lagi peruntukan di Sekolah Agama Menengah ya, Datuk Hassan Said. Ada kawan kita nak naik kat TikTok, saya boleh bagi mereka naik ya, sekejap lagi ya. Sekejap lagi. Saya pun nak buka petak macam mana ya. Saya ni sebenarnya live kat TikTok ni saya tidak berapa pandai sebenarnya. Tak berapa pandai ya. Sebab tu kadang-kadang ada kawan nak masuk, saya kadang terlepas. Ya, terlepas kadang ada nak masuk sampai mengajuk, kawan kita tak dapat naik ya. Saya pun tak pasti. Dekat mana ya? Read. Kejap ya. Betul ke ni? Okey, saya dah buka petak kat situ. Ya. Kalau kawan nak masuk. Tapi topik tu kalau boleh jangan topik lari lah daripada apa yang saya bincang. Ya. Kejap lagi saya bincang tentang cerita pasal makan kambing. Ya. Kamu cerita pula tentang tanam sayur-sayuran. Berkecamuk sikit lah kan. Ya. Jadi saya teruskan. Jadi saya boleh naik. Boleh ada petak saya dah buka tu. Your request, insyaAllah anda boleh naik. Tak kira lah siapa pun. Saya tak memilih sebenarnya. Ya. Saya tidak memilih pasangan sebenarnya. Saya open minded. Okey? Saya boleh naik lah. Ya. Tapi naik bercakap lah. Ya. Kalau boleh bercakap lah walaupun sepatah. Walaupun sekadar memberi salam. Ya. Jangan naik terus diam. Ya. Okey. Saya teruskan. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan di Masjid Shah Alam itu hanyalah satu kempen propaganda. Mereka berdemonstrasi atas perkara yang tak berlaku. Kononnya memperjuangkan kalimah Allah. Kalau kita tanya mereka, apa yang berlaku kepada kalimah Allah sekarang? Mereka tak boleh jawab, saudara. Mereka tak boleh jawab. Sebab pihak kajian telah menjawabnya lebih awal. Ya? Tidak apa-apa pun yang berlaku tentang kalimah Allah. Ya? Semenjak ianya dikuasakan, sampai hari ini tidak terusik walaupun satu ayat tentang kalimah Allah. Peraturan itu tidak diusik sama sekali. Ya, sama sekali. Bahkan seperti mana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, isu kalimah Allah ini akan diperketatkan, ya, akan diperketatkan. Maknanya akan dikemaskinikan dan telah pun mendapat kebenaran daripada Kebah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Ya. Apabila dah berlaku masalah, kita tahu, semua tahu, ya. Apabila kes seorang Jil yang telah membawa BCD itu yang dirampas, yang tak dibenar oleh immigration masuk ke Malaysia dan dia merayu dan dia menang. Ya, dan dia menang. Sebab dia menang bukan kerana apa? Bukan kerana isu kalimah Allah. Dia menang sebab custom atau immigration yang menahannya itu menggunakan satu peraturan, ya, peraturan yang bercanggah dengan keputusan kabinet. Itu saja. Ya. Tidak ada kena-mengena pun perkataan Allah ini boleh pakai ke tak boleh pakai. Tak ada kaitan. Hakim tak sentuh pun bab tu. Sebab itu bukan bidang kuasa hakim. Nak menentukan boleh pakai tak boleh pakai, itu bidang kuasa Majlis Agama Islam. Ya? Bagian agama Islam. Hakim tidak boleh menghukum bab itu. Jadi hakim mengatakan dia cuma membenarkan permohonan Jil ini kerana immigration menggunakan peraturan menyekat itu
bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan oleh kabinet. Itu teknikal je. Peraturan tu salah. Jadi apa Anwar buat? Apa Anwar buat? Anwar kata bila dah berlaku macam ni, kita kena perbetulkan balik supaya kes-kes seperti ini jangan berlaku lagi. Kena betul dan perketatkan dan perjelaskan balik. Dari segi pentadbiran. Sekarang isu dia pentadbiran. Isunya pentadbiran. Jadi sebab itu Anwar buat. Dia berbeza daripada zaman abah kau ke zaman ayah abah kau. Isu tu diputuskan sebab tu abah kau dia dapati Jil menang. Dan kerajaan kalah. Dan dibagi tahu sebab apa kerajaan kalah. Kerana bercanggah dari segi peraturan itu. Jadi sepatutnya kerajaan waktu itu apabila dah tahu kerajaan kalah, sepatutnya kerajaan akan tahu apa sebab kita kalah dan kita baikilah kelemahan dia. Tetapi kenapa tidak dia baiki, bahkan kita mengambil tindakan merayu. Merayu pada perkara yang kita tahu kita akan kalah adalah satu perkara yang bodoh lah. Kita tahu dah kita kalah. Kita tahu dah isu dia adalah pencanggahan. Pencanggahan ni 10 kali rayu pun tetap kita akan kalah. Kalau kita merayu juga akan menghabiskan duit rakyat, mengambil masa dan sebagainya, dan kita kalah juga. Sebab itu asas dia. Oleh kerana itu sepatutnya di zaman abah kau dulu dah tahu itu satu kesilapan, perbetulkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila mendapati perkara ini berlaku kesilapan teknikal, berlaku pencanggahan, maka dalam mesyuarat kabinet Anwar memberitahu bahawa ini akan diperketatkan dan akan telah menghubungi ke bawah Duli Tuanku sebagai raja di mana bidang kuasa agama itu di bawah beliau, di bawah Tuanku, maka akan dipersembahkan. Itu cara mentadbir negara. Bukan main sentimen, bukan main menjerit-jerit depan masjid mengatakan kitalah pejuang agama. Kitalah pejuang agama. Wahai kitalah perosak agama, kitalah pemfitnah yang paling hebat dalam parti politik. Kita main isu agama, kita jual agama, kita main isu kaum. Okey, berhenti setakat ini.